Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. قال المصنف والمترجم رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Dihukum makmum bagi salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Apabila makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufaraqah, maka hendaklah ditilik jika perbuatannya itu dengan sebab uzur, tidaklah batal sembahyangnya. Jadi kalau makmum bagi salam sebelum imam, tapi dia niat sebelumnya dengan mufaraqah, maksudnya berpecah dengan imam, maka tinggal tengok balik. Perbuatan tadi dibuat sebab apa? Kalau sebab uzur, maka tidaklah batal solatnya. Apa contoh uzur yang dibenarkan? Antaranya adalah memanjangkan, kalau imam tadi sangat panjang bacaannya, maka si makmum tadi membatalkan ikutan dia dengan imam. Maksudnya saya niat mufaraqah dengan imam, tinggalkan imam dan solat bersendirian. Ataupun imam meninggalkan sunat yang dikehendaki dengan sengaja. Sunat-sunat ab'ad, sunat-sunat yang dikehendaki dengan sengaja, seperti tasyahud awal dan qunut atau bacaan surah dan sebagainya. Maka ini perkara yang dibolehkan bagi seorang tadi dan dikira uzur baginya untuk mufaraqah. Dan jika ia berbuat dengan tidak sebab uzur, kalau dia buat bukan sebab uzur, bukan sebab yang kita sebut antaranya tadi, maka lebih asah. Ada dua pandangan. Maka ada dua pendapat seperti mana juga mufaraqah tanpa uzur. Maka lebih asah, yakni lebih, dalam terjemahan disebut lebih sahih, dalam kurungan kan. Iyalah, kalau terjemahan macam itulah, lebih asahnya macam tu, lebih sahih, yang lebih kuat maksudnya. Jadi kita faham pandangan yang terkuat daripada keduanya, tidak batal sembahyangnya, dan jika ia yakni makmum tidak berniat mufaraqah dan memberi salam sedangkan ia mengetahui dan sedar bahawa ia mengikuti imam, maka batallah sembahyangnya sama sekali kerana melakukan dua perbuatan haram. Salah satunya mendahulukan ia imamnya dengan satu rukun, dan yang kedua memutuskan ikutan imam tanpa niat mufaraqah. Dan kedua-duanya adalah haram hukumnya. Jadi kita rincikan masalah, kita ringkaskan. Makmum mufaraqah dengan sebab uzur, itu satu masalah. Makmum mufaraqah tanpa uzur, tapi dia mufaraqah. Yang ketiga, makmum tidak niat mufaraqah, tapi dia berpisah dengan imam. Bagi salam sebelum niat mufaraqah. Ada dua, tiga keadaan. Pandangan yang bagi masalah pertama, makmum niat mufaraqah dengan uzur, maka tidak membatalkan salat. Dan hukumnya harus. Yang kedua, makmum berniat mufaraqah tapi bukan dengan sebab uzur. Saja mufaraqah. Maka pandangan, ada dua pendapat dalam masalah ni. Pendapat yang pertama kata tidak sah, pendapat yang kedua kata sah. Pandangan yang terkuat sah. Boleh? Jadi pandangan tu dua-duanya kuat, tapi yang terkuat sah. Dan yang ketiga, makmum tak berniat mufaraqah, kemudian dia berpisah daripada imamnya. Maka sedangkan dia tahu, syarat dia mesti dia tahu. Dia tahu dan sedar bahawa ia mengikut imam. Itu syarat dia pula. Kalau dia bagi salam dulu kepada tu imam, maka dengan syarat dia mengetahui dan dia sedar pada ketika tersebut, kata dia sedang ikut imam, maka batallah sembahyangnya sama sekali kerana melakukan dua perbuatan haram.
Kalau dia sedar dan dia tahu dia sedang ikut imam, kemudian dia tinggalkan imam tadi tanpa niat mufaraqah dengan imam, tanpa dia niat memutuskan solat dia dengan imam. Saya tak mau ikut dah imam ni. Sebut itu. Saya tak mau ikut dalam waktu solat ni. Putuskan pada waktu tu. Kalau dia tahu benarnya, telah dijelaskan demikian di dalam kitab Al-Kifayah pada bab Salatul Jumu'ah, maka berkata pengarangnya, sesungguhnya makmum apabila menyertai, yakni serentak ia memberi salam dengan imam, maka adalah hukumnya samalah dengan hukum orang mufaraqah dengan imam tanpa uzur. Di dalam kitab Kifayah sebut kalau makmum serentak beri salam dengan imam, imam bagi salam, dia bagi salam juga. Kita ada bincang sebelum ni kan. Kalau makmum bagi serentak, imam salam dengan imam. Jadi ada dua pandangan ulama bagi dalam kitab ulama Khurasan, dan wajah yang asah tidak batal. Jadi ulama Khurasan yang paling asah, yang wajah yang paling asah tu dah paling dah sebenarnya. Wajah yang asah tidak batal solatnya. Bersalahan dengan takbiratul ihram. Dalam Kifayah disebut apa dia? Makmum yang memberi salam serentak dengan imam, maka hukumnya samalah dengan orang yang bermufaraqah dengan imam tanpa uzur dan tidak berniat mufaraqah, dan iaitu batallah sembahyangnya. Jadi dalam Kifayah, pengarang Kifayah kata batal solat orang yang bagi salam serentak dengan imam. Pandangan yang dipegang oleh sebahagian ulama, pandangan yang asahnya tidak batal solat dalam masalah tersebut. Cuma saya bagi disenaraikan saja pandangan ulama dalam masalah ini. Boleh tak? Itu batallah sembahyangnya, dan jika ia berniat mufaraqah, maka hukumnya seperti mana huraian yang telah lalu sebutannya di antara yang uzur dan yang tidaknya. Jadi kalau kata dia berniat mufaraqah, itu boleh masuk dah. Semua kena masuk. Baik. Ambil. Mari sini. Mari. Ni. Serabut rambut. Ya. Ya, boleh. Baik. Dia berjalan kan live dia? Kena sangkut. Jalan. Jadi seterusnya telah menjazam, yakni menetapkan oleh Syekh Al-Qumuli dalam kitabnya Kitabul Jawahir pada sifat sembahyang bahawa makmum apabila salam ia sebelum memulai imam, sembahyangnya jika ia tidak berniat mufaraqah, dan jika ia berniatnya maka padanya khilaf pada mufaraqah tanpa uzur. Tamam. Jadi Imam Qumuli sebut dalam Jawahir, makmum bila salam sebelum imamnya salam, maka batallah sembahyangnya kalau dia tidak niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah, maka berlaku pula padanya khilaf pada mufaraqah tanpa uzur. Jadi yang asah apa dia? Yang asah hukumnya sah. Faham? Ada yang tak jelas? Jelas, no? Masalah ni jelas. Baik. Masalah yang seterusnya. Jadi ada yang saya tengok kok ada imam sebut yang ni. Jadi di sini kata ulama, para ulama sebut وقد صرح في المذهب بفوات الفضيلة بالمفارقة بغير عذر. Dalam mazhab disebut hilangnya fadilat berjemaah dengan mufaraqah bighairi uzrin. Jadi mufaraqah dengan tanpa uzur ini akan menghilangkan pahala jemaah. Tamam? Al-aslu li'anna thawab al-jama'ati yatarattabu ala itmami salatil qaum.
Karena asalnya sawabul jamaah, pahala jamaah ini didapatkan ketika mana seorang tadi sempurna menunaikan solat secara berjamaah. Waqad faraqahum qabla istihqaqihim lis-sawab. Tapi mereka telah berpisah sebelum berhak untuk mendapatkan pahala tadi. Wal fadilatu fa ashbah min man wal fadilatu fa ashbahu man faraqa as-saffa thumma ghanimu ba'dahu fala yastahiqu syai'an min al-ghanimah. Jadi dia seakan-akan seperti orang yang mufaraqah dengan saf dalam peperangan, kemudian dapat harta peperangan, kemudian dia nak dapatkan kali dengan ghanimah. Tak boleh. Kerana dia dah keluar daripada saf, keluar daripada barisan tentera. Fa in kanatil mufaraqah bi uzrin, tengok. Tapi kalau orang ni mufaraqah dengan uzur, kaman iqtada fi subhi bi musalli az-zuhra. Dia mufaraqah dengan uzur sebab orang ni dia sembahyang subuh. Dia kaman iqtada fi subhi bi musalli az-zuhra. Jadi dia sembahyang subuh, kemudian dia ikut dengan orang yang sembahyang zuhur. Wa tammat salatil ma'mum fa innahu mukhayyarun bainal intizar wa huwa al-afdal wal mufaraqah wa hiya bi uzrin fala tafutul fadilah bila khilaf. Ini pun termasuk mufaraqah bi uzrin. Kita sembahyang zuhur, kita sembahyang subuh, qadha. Di belakang orang sembahyang zuhur. Main subuh 2 rakaat je. Kawan ni lepas rakaat kedua dia bangun. Kita rakaat kedua duduk situ, boleh pilih 2. Sama ada nak bagi salam dengan niat mufaraqah. Kena niat mufaraqah, jangan tak niat mufaraqah. Tak niat mufaraqah batal sembahyang. Tu. Kan kita bincang kan. Dia kalau tak niat mufaraqah batal sembahyang dia. Niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah selesai. Baik dapat pahala jemaah. Secara penuh dapat. Kenapa? Kerana dia termasuk bi uzrin. Dengan uzur. Dia boleh pilih 2. Orang yang sembahyang subuh di belakang orang sembahyang zuhur. Sebab kita dalam mazhab kita Syafi'i boleh seorang yang menunaikan solat tersebut mengikuti solat yang berbeza pada niatnya dengan kita. Mazhab dengan Maliki. Mazhab Maliki, kalau orang ni sembahyang zuhur, mesti sembahyang di belakang orang yang sembahyang zuhur juga. Kalau sampai subuh lagi lah. Subuh mesti sembahyang di belakang orang sembahyang subuh lah. Kalau dia nak qada subuh, sembahyang di belakang orang sembahyang zuhur, tidak sah. Faham? Boleh. Dan mesti sama hai'ah lah. Bentuk sembahyang tu sama. Tak boleh lah kita nak sembahyang subuh qada, kemudian pergi sembahyang belakang orang sembahyang jenazah. Tak boleh lah. Sebab sembahyang jenazah angkat takbir ya. Baik. Faham? Jadi kalau kata dia tunggu, itu lebih afdal. Tapi kalau dia mufaraqah, maka dia mufaraqah dengan uzur. Dan maka tidak hilanglah pahala fadilah jemaah kepada orang tersebut bila khilaf. Kata Maulana Syekh Allah SWT. Macam mana? Boleh masuk? Bila khilaf. Tanpa khilaf. Kemudian ada masalah lain yang disebut kita sini. Masalah law sabaqa al-imam fi ba'd al-arkani wa wafaqahu fi al-ba'd faqala al-aslu ihtamala fawatu thawab al-jama'ah fi jami' as-salah wa yahtamilu an yusaba fi ma wafaqa fihi al-jama'ah. Nampak tak? Jadi kata Syekh di sini, dia kata dalam asal berada dalam kitab Qaulul Tam. Dimasukkan dengan asal, ini kitab Qaulul Tam. Kalau seorang makmum mendahului imamnya pada sebahagian rukun dan muwafaqah dengan sebahagian rukun, macam mana hukum dia pula? Satu bahagian dia ikut, satu bahagian lagi dia beza. Nampak? Faqala al-aslu, dalam Qaulul Tam disebut ihtamala fawatu thawabil jamaah fi jami'is salah. Ihtimal hilang semua pahala jemaahnya dalam semua bahagian solat tadi. Wa yahtamilu an yusaba fi ma wafaqa fihi al-jamaah, dan ihtimal juga yang kedua diberi pahala kepada yang muwafaqah ya. Maksudnya ada beberapa rukun yang dia muwafaqah, itu dapat pahala muwafaqah. Ada beberapa rukun yang dia dahulu pada imam, maka tak dapat pahala jemaah pada waktu itu. Jadi ihtimal macam tu. Wal-zahirul muttajih
al-muttajahu al-awwalu. Tapi yang zahir, pandangan yang kuat apa dia? Yang pertama, iaitu hilang pahala jemaah seluruhnya. Wa qala al-Zarkashi lam yata'arradu lahu wa yushbihu anna al-mufaraqah أن المقارنة في ركن واحد لا تفوت ذلك بل تفوت الثواب فيما قارنه فقط. لذلك أفتى شهاب الرملي وجرى عليه ولده الشمس الرملي والشيخ بن حجر في التحفة. Jadi kata Imam Zarkashi rahimahullah, iya Pak. Bang Anuman. Tengok ada itu kalau tak ada. Abang ni pun. Kata Imam Zarkashi lam yata'arradu lahu. Wala yushbihu wa yushbihu anna al-muqaranata fi ruknin wahidin la tafutu dhalika bal tafutu as-sawab fi ma qaranahu faqat. Jadi katanya bagaimana kata muqaranah fi ruknin wahid la tafutu dhalika bal tafutu as-sawab fi ma qaranahu faqat. Jadi kalau muqaranah pada satu rukun sahaja, maka tidak akan menghilangkan pahala jemaah. Tak akan menghilangkan jemaah, minta maaf. Bahkan yang akan terhilang apa dia? Tafutus sawab fima qaranahu faqat. Maka dia hanya terhilang pahala yang mana yang dia tidak muqaranah saja. Lepas tu kata Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Rahman, wa huwa al-muta'ayyan fa inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa la muqtada li ihbati al-amal fi baqiyati as-salah bi irtikabi makruhin fi juz'in minha wa mastanada al-aslu ilayhi min al-qiyas ala mas'alati al-ghanimah fi al-bahth as-sabiq ghair musallam. وكأنه أورده الاستئناس ثم رأيت سيد عمر البصري دقق البحث في حواشي التحفة فأجاد وأصاب إذ قال على قول التحفة المراد بالفضيلة الفائتة هنا فيما إذا ساواه في البعض 27 في ذلك الجزء وما عداه مما لم يساوه فيه يحصل له 27 إلى آخره. Jadi apa ni kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ahdal, dia kata pandangan yang dipegang oleh Al-Imam Zarkashi huwa al-muta'ayyan fa inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin. Maksudnya orang yang mana dia kata di sini, kita baca sekali lagi. Imam Zarkashi sebut apa? Qala Zarkashi lam yata'arradu lahu wa yushbihu anna al-muqaranata fi ruknin wahid la tafutu dhalika bal tafutu as-sawab fi ma qaranahu faqat. Jadi orang yang muqaranah pada rukun yang satu saja pun dapat juga, kata Imam Zarkashi. Yang terlepas pahalanya pada benda yang dia tidak muqaranah, dan dia tidak bersama dengan rukun tadi. Maksud dia dengan imam sembahyang, macam kita bincang tadi lah. Ada dua pandangan kan. Kalau dia bersekali dengan imam pada rukun tadi, muqaranah dengan imam, faham? Maka pada waktu tersebut, minta maaf. Ini pada hukum muqaranah, bukan hukum pada muwafaqah. Apa dia? Siapa dia? Dia hukum muqaranah, bukan hukum muwafaqah ni. Kita silap baca pada masalah. Jadi kalau masuk perbincangan di sini, imam, seorang tadi mendahului imam, tapi dia muwafaqah pada sebahagian rukun yang lain. Bincang balik. Dia mendahului imam pada sebahagian rukun. Pada kita ada bincang sebelum ni kan, ada istilah muwafaqah, ada istilah muqaranah, ada istilah apa dia? Musabaqah.
Kan? Sekarang ni dia seorang makmum ni musabaqah daripada imam, sabaqal imam. Dia mendahului imam daripada sebahagian rukun dan muwafaqah dengan imam pada sebahagian rukun. Nah, jadi muwafaqah maksud dia apa dia? Maksudnya dia mengikuti seperti yang dia anjurkan. Tu imam rokok baru dia rokok. Tu imam sujud baru dia sujud. Tapi ada sebahagian tempat yang dia mendahului imam pada waktu tersebut. Khusus pada rukun fi'li lah. Rukun qawli tak dikira nanti. Kalau tidak, kita tak boleh baca Fatihah dulu pada tu imam. Nah. Khususnya waktu semayang sirri. Ini rukun fi'li. Kemudian, pandangan ni nak kira macam mana? Orang yang dia muwafaqah pada imam dalam satu bahagian rukun, dan kemudian dia musabaqah daripada imam pada sebahagian rukun. Maka kata para ulama, yang pertama, dia tidak akan dapat pahala seluruhnya terus. Ini pandangan yang pertama. Tak dapat pahala jemaah terus. Jemaah dikira, pahala tak dapat. Pandangan kedua kata dapat sebahagian yang dia muwafaqah tu saja. Yang dia musabaqah daripada imam tak dapat pahala. Faham? Baik. Al-Imam Zarkashi kata lam yata'arradu lahu wa yushbihu anna al-muqaranata fi ruknin wahid la tafutu dhalik bal tafutu ath-thawab fi man qaranahu faqat. Jadi Imam Zarkashi kata disamakan ni dalam masalah muqaranah juga. Muqaranah kalau dia bersama pula dengan imam. Imam rokok, dia rokok sekali dengan tu imam, rokok sekali. Sujud sekali dengan tu imam. Baik macam mana? Dia tidak akan dapat pahala dengan apa yang dia muqaranah tadi saja. Lain daripada tu dia dapat pahala juga. Dan ni yang difatwakan oleh Imam Ramli, Al-Imam Syihab dan Syamsuddin Ramli, juga difatwakan oleh Imam Ibn Hajar dalam Tuhfah. Jadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Rahman, Al-Habib Abdul Rahman, Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ahdal, kata dia, wal muta'ayyan. Fa inna Allah la yadlimu mithqala dharratin wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa la muqtada li ihbatil amal fi baqiyati salah birtikabi makruhin fi juz'in minha. Jadi kata Syekh, ini yang muta'ayyan, pandangan ni yang terpilih, kata dia. Karena Allah tidak menzalimi walaupun sebesar zarrah. Siapa yang buat kebaikan walau sebesar zarrah akan dikira oleh Allah Ta'ala. Maka tak ada lah isu kita nak gugurkan semua amal tadi disebabkan kerana sedikit benda makruh yang dia lakukan. Yang sebahagian dia lagi yang muwafaqah, takkan kita nak tinggalkan. Maka kata Syekh, yang tu dikira, yang tak dikira adalah yang dia tinggalkan. Jadi dia guna pandangan yang kedua. Nah, faham? Jadi kemudian Syekh Rad pula dia kata mastanadal aslu ilaihi minal qiyas ala mas'alatil ghanimah fil bahth as-sabiq ghair musallam. Dia kata kalau digunakan masalah ni dengan masalah berperang, tak kena dia kata. Tak kena pada qiyasnya. Ka'annahu awradahu lil isti'nas. Seolah-olah Syekh sebenarnya bagi itu hanya sekadar untuk nak bagi contoh saja. Bukan dia nak bagi tahu sebagai qiyas. Bukan nak kata seperti mana orang ni dia tak akan dapat ghanimah kalau dia keluar daripada saf peperangan. Lepas tu dia nak dapatkan ghanimah ketika dapat ghanimah. Tak dapat lah. Macam tu jugalah orang yang ketika mufaraqah sebelum daripada habis solat, dia dah mufaraqah. Adakah dia boleh nak dapatkan pahala seluruh solat tadi dengan sepenuhnya setelah mana dia mufaraqah biduni uzrin, tanpa uzur? Maka saya kata ni mungkin untuk isti'nas saja. Untuk nak bagi contoh, nak bagi tenang. Dan kemudian kata beliau, aku telah melihat Sayyid Umar Al-Basri daqaqa al-bahtha fi hawashi at-tuhfah. Dan dia, Al-Imam Sayyid Umar Basri telah daqaqa al-bahth. Maksudnya melihat perbahasan dengan detail pada hawashi at-tuhfah. Itu perkataan bahsun al-fiqhi ni sebenarnya kalau ulama-ulama gunakan dalam kitab-kitab mereka benda besar. Laqad bahathtu fi hadhihi al-mas'alah kaza wa kaza. Jadi kalau macam Imam Zarkashi ada satu masalah kan, kata Syekh Usamah Al-Azhari, Imam Zarkashi pernah bahas satu masalah ni, dibahaskan selama lebih kurang 16 tahun. Masalah tu saja dibahas, cari masail dia, istidlal dia bagaimana, selama 16 tahun. Baru dikeluarkan fawaid dia. Sampai macam tu sekali. Jadi bukan, bila sebut bahas para ulama ni dalam kitab-kitab mereka, yang kita ingat bahas ni maksudnya dengan sekadar 2 minit, 3 minit tak. Bahsun ni maksud perkataan yang besar yang digunakan. Jadi bila mana Sayyid Umar kata, Al-Imam Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ahdal kata, aku melihat Sayyidina Umar Al-Basri daqaqa al-bahtha fi hawashi at-tuhfah
فأجاد وأصاب إذ قال على قول التحفة المراد بالفضيلة الفائدة. هنا فيما إذا ساووه في بعد 27 في ذلك الجزء وما عداه مما لم يساويه فيه يحصل له 27 إلى آخره. Jadi kata dia yang dimaksudkan dengan al-muradu bil fadilah, yang dimaksudkan dengan fadilah tadi adalah faidah. Maksudnya yang ini kita kena tengok balik ni. Saya boleh kena buka balik Tuhfah. Apa dia maksud fadilah tadi dengan maksud faidah. Cuma idza sawahu, nanti kita tinggal ni, tinggal dulu. Tak ada dalam kitab ni sebenarnya. Nanti kita tengok balik apa yang dimaksudkan dengan perkara tersebut. Baik. Baik. Jadi masalah tadi yang kita bincang, ya ada 3 pandangan. Iaitu makmum yang mufaraqah dengan imam tanpa uzur, makmum yang mufaraqah dengan imam dengan uzur, makmum yang mufaraqah dengan imam sebelum berniat mufaraqah. Sebelum niat mufaraqah bagaimana keadaannya? Kita dah perincikan tadi, yang mufaraqah dengan imam tanpa uzur sah semayangnya. Cuma dibincang pula masalah berkenaan dengan dapat pahala itu di bahagian mana. Itu yang dibincangkan tadi. Pahala dia dapat semua ke, ataupun dia dapat sebahagian tempat sahajakah, yang mana dia ikut dengan imam tadi, atau bagaimana. Khilaf di kalangan ulama dalam masalah tersebut. Dan makmum yang mufaraqah dengan imam dengan uzur, ini tidak ada khilaf lagi bahawa dia mendapatkan pahala jemaah tadi secara sempurna pada tempat yang dia ikut tadilah. Itu tidak ada khilaf lagi. Kalau dia sembahyang subuh di belakang orang yang sembahyang zuhur, pada rakaat yang kedua tadi dia mufaraqah sebelum bagi salam tadi, dia afdal dia tunggu imam. Kalau kata dia nak teruskan pun tak ada masalah. Dia nak teruskan, dia nak bagi salam pun tak ada masalah, dan dia telah mendapatkan pahala secara sempurna. Ada 2 rakaat tersebut. Yang ketiga, kalau kata dia tidak berniat mufaraqah, maka tidak sah solat dia dan batal. Batal solatnya pada ketika tersebut. Kalau dia tahu dan dia sedar kata dia sedang mengikuti imam. Itu syaratnya. Jadi tak mufaraqah ni pun kena perhati tengok. Kalau tak niat mufaraqah, kita sedar dan kita tahu bahawa kita sedang ikut imam, maka batal solat kita. Boleh? Baik. Hukum makmum masbuk. Bangun sebelum imam memberi salam. Apabila makmum yang masbuk bangun kepada qiyam kerana menyempurnakan barang yang tertinggal daripada perbuatan sembahyangnya sebelum imam memberi salam, tanpa niat mufaraqah, nescaya batallah sembahyangnya. Ini kalau makmum yang masbuk bangun kepada qiyam kerana menyempurnakan barang yang tertinggal daripada perbuatan sembahyangnya sebelum imam memberi salam. Imam tak bagi salam lagi, dia dah bangun dah. Dia masbuk. Dia main rakaat yang ketiga. Dia sempat ikut dengan imam 3 dengan 4. Dia nak kena tambah 2 rakaat lagi. Tu imam tak bagi salam, bangun dah rakaat yang ketiga. Bagi dia. Maka batallah solatnya pada ketika tersebut tanpa niat mufaraqah. Kalau dia tak niat mufaraqah, batal solat dia. Tamam? Demikianlah bandingannya batallah sembahyang sunat mutlak seseorang yang bangun kepada qiyam kerana menambah rakaatnya tanpa berniat hendak menambahnya. Ini masail baru. Macam tu juga orang yang dia solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni usalli, Allahu akbar. Allah usalli, saja aku solat. Akbar. Bila diitlakkan solat, paling kurang adalah 2 rakaat. Paling kurang adalah 2 rakaat solat sunat mutlak. Maka kalau dia nak tambah selepas 2 rakaat tadi kepada rakaat yang seterusnya, dia nak tunaikan solat tadi. Solat mutlak ni dia boleh bagi salam pada rakaat ke berapa pun tak apa. Kalau dia nak niat. Tapi syarat dia kena tambah lagi 2 rakaat niat. Dia nak tambah lagi 2 rakaat. Lepas tu dah tambah lagi 2 rakaat lagi. Ataupun dia niat tu, saya nak tambah lagi 6 rakaat contohnya. Maka dia tambah lagi 6 rakaat. Kemudian selepas 6 rakaat,
8 rakaat sembahyang tu, 8 rakaat baru bagi salam. Boleh, tidak ada masalah. Nah, boleh, tidak ada masalah. Boleh? Itu maksudnya. Tapi kalau dia tak niat, dia niat solat sunat mutlak. Usalli sunnatan. Berapa rakaat? Tak sebut. Selepas 2 rakaat, dia nak bangun tapi tak niat. Batal sembahyang pada waktu tu. Kalau niat, baru sah. Kalau dia niat nak tambah rakaatnya. Tambah. Boleh tak? Itu masalahnya. Baik. Tak ada nak tanya? Apa-apa? Soalan ni? Pertama, untuk solat sunat mutlak, dia terhad untuk rakaat yang genap saja ke ataupun boleh ganjil? Yang kedua, bila kita nak niat tambah rakaat tu, waktu duduk sebelum nak berdiri ke ataupun Bila-bila. bila? Bila-bila pun tak apa niat. Ha? Kalau yang pertama, adakah solat sunat mutlak ni diniatkan pada yang mutlak saja, apa ni, yang genap saja ke ataupun ganjil? Baik, solat sunat mutlak alal aqal 2 rakaat. Itu kena ingat, faham tu. Maksudnya mesti genap. Kalau kita mutlakkan, maksudnya paling kurang 2 rakaat. Boleh? Dan kemudian kalau nak tambah, yang tu boleh. Saya tambah 1 lagi. Saya tambah 2 lagi. Boleh. Tak ada masalah. Faham? Baik, yang kedua tadi apa dia? Bila nak niat tu. Bila pun tak apa. Yang penting sebelum bagi salam. Sebelum naik. Sebelum bagi salam. Sebelum naik. Sebelum dia bangun pada rakaat yang kedua. Selepas rakaat kedua tu, dia nak bangun tu, sebelum tu dia kena niat. Maksudnya sebelum tu bila? Bila-bila. Tengah-tengah sembahyang pada rakaat pertama ke. Dia dah niat, dah kata saya nak tambah lagi beberapa rakaat. Boleh, tak ada masalah. Itu maksudnya. Bagaimana jika imam tidak niat imam sewaktu solat berjemaah? Ini soalan daripada Muhammad Aiman. Sah solat imam tapi tak dapat pahala jemaah. Imam sah tapi tak dapat pahala jemaah. Nah, kecuali pada solat Jumaat, tak sah terus sembahyang. Kalau tak niat imam, tak sah sembahyang. Boleh? Itu maksudnya. Ya. Dia katakan sebahagian mufarakah dan sebahagian tidak mufarakah ni, satu rukun ke, 2 rukun ke? Sebahagian mufarakah. Mufarakah macam mana? Sebahagian kita ikut, sebahagian tak ikut. Ada sebahagian kita muwafaqah. Muwafaqah maksudnya kita ikut dengan imam pada sebahagian rukun. Contohnya, tang rokok kita ikut dia. Tapi sebelum iktidal bangkit dulu. Imam tak iktidal, kita iktidal dah. Jadi kita, orang panggil apa? Musabaqah. Kita mendahului imam pula waktu tu. Atau mukhalafah dengan imam. Tok imam rokok, kita rokok. Tok imam rokok, baru kita rokok. Kan? Tok imam tak iktidal, kita iktidal dulu. Baik, yang rokok dia dapat pahala tak? Dapat pahala. Hak yang tak iktidal dia dapat pahala tak? Hak ni yang jadi khilaf ulama ni. Ada ulama kata, satu saja rukun kita mukhalafah dengan imam, maka tak dapat pahala jemaah terus semua tu. Sembahyang tak dapat terus pahala jemaah. Dikira fawatil jamaah terus. Faham? Hilang jemaah semua. Tapi kalau kata ikut sebahagian ulama lagi, ini yang dikuatkan oleh Sidi Said Ahmad bin Abdul Rahman Al-Ahdal, dia kata apa ni, Allah Ta'ala Rahim. Jadi bahagian yang dia buat yang makruh tadi ni tak dapatlah pahala. Bahagian yang dia buat muwafaqah tadi ni elok dapat pahala. Jadi pahala tu berdasarkan kepada tempat mana yang dia ikut, yang tak ikut. Kecuali jangan sampai membatalkan sembahyang. Sebab mendahului imam dengan satu rukun tidak membatalkan sembahyang. Tapi akan menyebabkan hilang pahala jemaah. Apa maksud hilang pahala jemaah? Semua sekali, tu yang dibincangkan. Jadi kita dapat, ini perincian lah. Adakah hilang semua pahala jemaah? Tak, pandangan yang ada 2 pandangan lah. Sebahagian kata hilang semua pahala jemaah. Sebahagian lagi kata akan dapat pada bahagian yang dia muwafaqah dengan imam. Maksudnya muwafaqah dengan imam. Muwafaqah maksudnya dia mengikuti seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi. Tu imam rokok, baru dia rokok. Tu imam sujud, baru dia sujud. Tu imam i'tidal, baru dia i'tidal.
Bukan sekali. Kalau sekali dipanggil muqaranah dengan imam. Nah, muqaranah. Ataupun dipanggil musawaqah. Muqaranah ataupun musawaqah. Musawah. Bersalin untuk imam. Tamam? Itu beristilah juga. Boleh? Lepas tu nanti kita akan tengok bab huraian hukum muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Musawaqah itulah muqaranah. Yang terpuji daripada dia, muwafaqah. Muwafaqah. Muwafaqah apa dia maksud dia? Maksud dia, dia akan ikut sebelum imam rokok, baru selepas imam rokok, baru dia rokok. Kalau dia rokok bersama-sama dengan Tok Imam rokok, macam tu. Itu dipanggil muqaranah. Muqaranah tak? Ni yang dikira juga. Adakah dikira pahala dia? Mereka kata tak dikira pahala dia pada waktu tersebut. Boleh? Baik. InsyaAllah. Tengok ni akan disebut nanti lepas ni. Masalah musawaqah. Dia kata ketahuilah bahawa keadaan makmum serta imam berputar ia di antara muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Dan erti musabaqah itu ialah mendahului imam di atas perbuatan imamnya. Tu. Imam tak buat lagi, dia buat dah. Dia panggil musabaqah. Panggil musabaqah. Dan erti musawaqah. Apa maksud musawaqah? Iaitu menyertai, yakni serentak perbuatan atau perkataan makmum dengan perbuatan dan perkataan imamnya. Panggil musawaqah. Manakala erti muwafaqah apa dia? Ialah mendahului gerak perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum. Jadi itu imam buat dulu, baru makmum buat. Itu dipanggil muwafaqah. Muwafaqatus sunnah. Muwafaqah dengan sunnah Nabi SAW. Dan mentaakhirkan gerak perbuatan makmum atas gerak perbuatan imam. Itu panggil apa dia? Musabaqah. Muwafaqah. Muwafaqah. Apa dia Beza? 3. Muwafaqah dia muwafaqah. Musabaqah. Musabaqah. Sabaqah. Makmum dulu baru imam. Yang ketiga, musawaqah ataupun muqaranah. Musawaqah ataupun muqaranah lah. Iaitu serentak dengan imam. Nampak? Ya? Mutaba'ah. Mutaba'atul imam. Mutaba'ah sama makna dengan muwafaqah. Lebih kurang. Tapi tak guna istilah mutaba'ah. Baik. Dan hendaklah makmum mengikuti imam dengan sekira-kira mendapat ia, yakni makmum akan imam pada rukun itu. Dan inilah makna perkataan Kitabul Minhaj, wajib makmum mengikuti imam pada segala perbuatan sembahyang dengan bahawa mentaakhirkan gerakan makmum dengan gerakan imamnya. Ini maksud dia apa dia? Alhamdulillah. Yahdina wa yahdikumullah yuslih balakum. Boleh? Ni masalah dalam minhaj ni. Wajib makmum mengikuti imam pada segala perbuatan sembahyang dengan bahawa mentaakhirkan gerakan makmum dengan gerakan imamnya. Muwafaqah. 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 Takhirnya maksudnya muwafaqah. Dia tidak musabaqah dan tidak musawaqah ataupun muqaranah. Ini yang di muwafaqah. Maksud seperti apa? Seperti mana perbuatan sahabat Nabi sembahyang di belakang Rasulullah, ialah mereka tidak turun membongkok belakang mereka kerana sujud sehingga mereka melihat Rasulullah SAW masuk sujud, dan demikianlah pada ruku-ruku yang lain. Dia panggil apa? Perbuatan sahabat mengikuti Nabi ni apa dia? Muwafaqah. Ini maksud muwafaqah. Nanti dia akan terangkan hukum hakam muwafaqah insya-Allah taala. Saya baca sikit hukum muwafaqah. Orang yang sembahyang berjemaah
tidak simpang ia daripada 3 bahagian ini. Yang pertama muwafaqah, yang kedua musabaqah, dan yang ketiga musawaqah. Ingat betul-betul istilah ni. Maka musabaqah itu ialah iaitu mendahului gerak sembahyang makmum atas gerak sembahyang imam. Itu panggil musabaqah. Sabaqahu. Maksud sabaq maksud daripada mendahului. Makmum mendahului imam maksudnya. Siapa tu imam ni? Kalau dah makmum mendahului itu imam, dia pulun naik dia itu imam juga lah. Manakala muwafaqah, iaitu gerak perbuatan sembahyang imam mendahului gerak perbuatan sembahyang makmum, tu muwafaqah. Dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum dengan gerak imamnya, dengan sekira-kiranya makmum sempat mendapati rukun yang mana imam lakukan itu seperti yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Kemudian musawaqah dan musawaqah tak baca Ustaz ni. Dan musawaqah iaitu serentak gerak sembahyang makmum dengan gerak sembahyang imam. Itu musawaqah. Baik, ketiga-tiga ini, bahagian ini ada di antaranya haram dan membatalkan sembahyang. Itu. Okay? Seperti mendahului ia akan imam dengan satu rukun yang bukan takbiratul ihram. Minta maaf. Mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun. Mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun. Faham? Dan di antara haram hukumnya tetapi tidak batal sembahyang. Ini batal sembahyang. Yang batal sembahyang kalau dia dahului imam dengan 2 rukun. Yang kedua, tidak batal sembahyang seperti mendahului ia akan imam dengan satu rukun yang bukan takbiratul ihram. Satu rukun tapi bukan takbiratul ihram. Rukun lain. Takbiratul ihram mendahului batal terus solat. Dan salam. 2 ni. Takbiratul ihram dengan salam. Dengan syarat ia tidak berniat putuskan qudwah. Dia tidak niat mufaraqah. Kalau dia niat mufaraqah, sah tak sembahyang dia? Sah. Yang ni tang salam tu lah. Tang salam tu. Takbiratul ihram. Dia takbiratul ihram ni mufaraqah bagi masuk pun tak lagi. Mufaraqah apa? Salam tu, tang salam tu yang masalah. Syarat dia tidak memutuskan niat qudwah. Kalau dia bagi salam, tak niat mufaraqah, batal sembahyang. Boleh? Jadi kita dah bincang sebelum ni. Dan ia masih tunggu di tempatnya. Seperti mendahului ia dengan rukuk sebelum ia membaca Fatihah. Apa yang lari ni? Selepas. Dan seperti mendahului ia dengan rukuk selepas ia membaca Fatihah atau dengan sujud selepas ia i'tidal. Jadi itu imam tak rokok lagi, dia rokok dah. Dia baca Fatihah, lepas tu dia rokok tu. Tak larat tunggu dia dah. Kemudian lepas tu pula imam tak ada baru rokok, dia dah i'tidal. Kemudian imam tak ada sujud, dia sujud dah. Baik sah tak sembahyang orang ni? Sah. Kenapa? Karena dia tidak dua rukun serentak. Dan tetapi luput ia pahala jemaah. Dan di antaranya makruh. Dan ada juga yang makruh. Tadi haram. Ini makruh. Dan luput ia pahala jemaah. Ini makruh. Dan luput pahala jemaah. Iaitu musawaqah. Yakni serentak dengan perbuatan imam. Dan di antaranya ada yang sunat hukumnya. Dan dapat fadilat jemaah dengan sempurna. Iaitu 27 atau 25 darjah. Dan iaitu kaifiat sembahyang jemaah yang ditunjukkan oleh para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Ridwanullah. Sebab tu kita cukup tak minat kita Rumi ni. Yang ke-24, wajib makmum mendahului imam. Baik ni, bila pula yang ada tiga bahagian, ada yang musabaqah, ada yang muwafaqah dan ada musawaqah ataupun muqaranah. Baik. Sekarang ni ada tak tempat yang wajib makmum mendahului imam ni? Ini perbincangan dia esok hari insya-Allah. Esok tak ada. Esok sebab apa ni? Ada kuliah duha esok. Jadi kita akan bertemu balik. Sabtu pun ada majlis. Minggu depan lagi. Hari Ahad, Sabtu, Ahad. Hari Isnin insya-Allah.
Daurah apa? Oh, daurah Syama'iyah dah, mula dah. Minggu tu lagi pula. Oh, minggu lagi. Dah minggu lagi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi selepas itu nanti. Baik. Ni ada soalan ni. Ada soalan yang tak sampai lagi bab dia. Nanti kita sampai bab dia, insyaAllah kita akan jawab. Ni bagaimana imam jika ragu-ragu masih ada wuduk ataupun tidak semasa solat. Yang ni nanti akan sampai bab dia. Assalamualaikum Ustaz. Kalau waktu kita solat fardu sendirian ada makmum join sewaktu tu, apakah niat yang perlu saya ucapkan? Saya kadang keliru, dia kata. Niat jadi imam. Betul tu. Niat jadi imam. Tu. Baik. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Kalau imam tu tiba-tiba laju ketika baca Fatihah dan makmum tak habis lagi baca Al-Fatihah, adakah makmum tu perlu habiskan Al-Fatihah ataupun ikut turut rukuk dan tidak menghabiskan Fatihah? Tak, habiskan Fatihah kerana dia dikira uzur. Kerana imam terlalu laju. Maka dia boleh untuk dapatkan imam sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua. Dia mesti dapatkan imam sebelum imam bangun pada sujud yang kedua. Kerana dia ada uzur, tidak sempat bacakan Fatihah sampai selesai. Kalau kata dia tak sempat, tengok tu imam ni laju betul itu imam ni. Kawan baca Fatihah tak ada nak habis, kawan dah rokok dah. Lepas rokok tidak terus, lepas tu sujud terus. Kawan duk baca Fatihah lagi tak habis-habis. Laju betul itu imam ni. Sebelum dia dapat rakaat sujud yang kedua, dia bangun untuk masuk ke rakaat yang kedua. Kalau makmum tadi masih tidak sempat dapatkan imam pada waktu tu, maka kalau dia teruskan juga batal solat dia. Kerana dia telah tertinggal. Macam mana nak bagi sah sembahyang dia? Dia kena dapatkan sebelum tu imam bangun pada sujud yang kedua. Ataupun dia niat mufaraqah. Cara dia itu. Kerana dia ada unsur. Kerana imam terlalu laju. Faham? Jangan duk biar gitu ya. Tidak batal sembahyang kita. Sebab tu penting. Pengetahuan tentang masalah ni sangat penting. Kerana dia akan melibatkan sah ataupun batal solat kita, insyaAllah. Nanti insyaAllah akan masuk bab dia. Ni pun soalan ni pun tak masuk lagi bab dia. Nanti akan masuk bab dia, insyaAllah. Jadi setakat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.